Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak murid yang dikasihi. Okey, so untuk sesi pembelajaran pada kali ini kita akan pergi kepada tema mekanik Newton. Okey, bidang pembelajaran 2.0 iaitu tekanan, standard kandungan 2.5, prinsip Archimedes. Okey. Baik. So untuk topik ini, okey, untuk standard kandungan ini cikgu akan pergi dahulu kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu 2.5.1 memerihalkan perkaitan antara daya apungan dengan perbezaan tekanan cecair pada aras kedalaman yang berbeza bagi objek yang terendam. Okey. Sebelum kita teruskan kepada isi kandungan pembelajaran, mari kita lihat dulu satu video ringkas yang cikgu sediakan untuk memberi gambaran awal tentang apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, dalam video yang cikgu sediakan ini, kita dapat perhatikan sebiji bola pimpong berada di dalam air. Okey, berada di dalam air. Dan cikgu telah menekan bola pimpong ini berkali-kali ke dalam air tersebut. Okey, tetapi nampaknya bola pimpong itu tidak berjaya cikgu tenggelamkan. Okey, persoalannya mengapakah ini berlaku? Okey, mengapakah ini berlaku? Okey, mari kita lihat seterusnya tentang penerangan konsep yang kita akan pelajari. Okey. Okey, menjawab persoalan tadi, okey, mengapakah bola pimpong tidak berjaya ditenggelamkan? Okey, so ini kerana wujudnya satu daya yang kita sebut sebagai daya apungan. Okey. So apa dia daya apungan? Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Okey. Keyword dia adalah perbezaan tekanan. Okey, terdapat perbezaan tekanan antara di bahagian atas dan di bahagian bawah bola pimpong ini. Okey. Baik. Sekarang kita lihat satu contoh yang lebih jelas untuk menerangkan tentang daya apungan. Okey. Katakan di dalam rajah yang kamu lihat sekarang, kita ada sebuah silinder yang tenggelam dan berada di bawah permukaan satu cecair. Okey. So apabila dia tenggelam, apabila silinder ini tenggelam, ada daya yang bertindak di bahagian atas permukaan silinder ini. Okey, kita wakilkan dia sebagai F1. Kemudian ada satu daya lagi yang bertindak di bahagian bawah silinder tersebut. Okey. So, kalau kita buat pengiraan, okey, tekanan di bahagian permukaan atas ini adalah bersamaan dengan ketinggian ataupun jarak daripada permukaan. Okey, jarak daripada permukaan iaitu H1. Okey, didarabkan dengan ketumpatan dan juga G iaitu graviti. Okey. Kemudian kita dapat mengira daya yang bertindak pada permukaan atas F1 dengan menggunakan definisi untuk tekanan, di mana kita tahu tekanan sama dengan daya dibahagikan dengan luas permukaan. Okey, kemudian kita masukkan nilai P1 ini ke dalam rumus daya. Okey, dan kita dapat
rumus daya bagi daya yang bertindak pada permukaan atas, iaitu H1, iaitu kedalaman daripada permukaan didarabkan dengan ketumpatan cecair, didarabkan dengan graviti dan didarabkan dengan luas permukaan bagi silinder. Okey, so selesai untuk tekanan di bahagian atas. Okey, sama seperti tekanan di bahagian bawah. Okey, kita menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita dapat daya yang bertindak di bahagian bawah, H2 didarabkan dengan ketumpatan, didarabkan dengan graviti dan didarabkan dengan luas permukaan. Okey, jadi bila ada dua daya yang bertindak, maka akan terhasillah daya paduan. Okey, akan terhasillah daya paduan, iaitu bergerak ke atas ataupun arah daya paduan ini ke atas. Okey, di mana daya F2 kita tolakkan dengan daya F1. Okey, daya F2 kita tolakkan dengan F1 dan kita dapat satu rumus untuk daya paduan ini, iaitu ketumpatan didarabkan dengan isi padu dan juga G, iaitu graviti. Okey, so daya paduan yang terhasil ini yang kita namakan sebagai daya apungan. Okey, apa kaitannya daya apungan ini dengan prinsip Archimedes? Okey, jadi kita lihat prinsip Archimedes. So, apa dia prinsip Archimedes? Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam satu bendalih mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, so ini adalah idea ataupun isi kandungan untuk untuk persamaan perkataan bagi menggambarkan prinsip Archimedes. Okey, kita boleh tulis seperti inilah. Okey, iaitu daya apungan bersamaan dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, jadi berdasarkan rumus yang telah cikgu tuliskan dan terangkan sebelum ni tadi. Okey, daya apungan FB. Okey, FB, F ni untuk force, kemudian B untuk buoyant. Okey, so buoyant force ataupun daya apungan bersamaan dengan rho, okey, iaitu ketumpatan cecair. Okey, ketumpatan cecair darab dengan isi padu. Okey, isi padu cecair dan G, okey, graviti. Okey, so prinsip Archimedes, okey, lebih mudah untuk kamu nyatakan dia dalam bentuk ayat ataupun persamaan macam inilah. Okey, daya apungan bersamaan dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, baik. So berdasarkan rumus ini, berdasarkan rumus ini kita boleh buat beberapa hubung kait. Okey, yang pertama di antara daya apungan dengan ketumpatan. Okey, di mana daya apungan berkadar terus dengan ketumpatan cecair. Okey, membawa maksud apa? Jika ketumpatan cecair bertambah, maka daya apungan juga bertambah. Okey. Perkaitan ataupun hubung kait yang kedua kita boleh kaitkan dengan daya apungan dan isi padu cecair. Okey, isi padu cecair. So isi padu cecair ini merujuk kepada isi padu cecair yang disesarkan. Okey. So isi padu cecair yang disesarkan, okey, apabila isi padu cecair disesarkan meningkat, maka daya apungan juga meningkat. Okey, so kita boleh kata daya apungan berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan isi padu cecair
Dan hubung kait yang ketiga, kita boleh buat daya apungan berkadar terus dengan graviti lah. Okey. So, G bertambah, daya apungan juga bertambah. Okey. Baik. Okey, baik. Sekarang cikgu akan terangkan secara ringkas, okey, eksperimen yang dijalankan untuk menunjukkan hubungan antara daya apungan dengan berat cecair yang disesarkan. Okey, baik. Okey, so apa yang kita buat? Okey, kita ada pemberat. Okey, langkah yang pertama, kita ukur berat pemberat tersebut di udara. Okey, berat pemberat tersebut di udara. Okey, kita wakilkan dia dengan W for weight. Okey, U udara lah. Okey, berat pemberat di udara. Okey, kemudian apa yang kita lakukan adalah kita masukkan pemberat ini ke dalam air sepenuhnya. Okey, kita tenggelamkan sepenuhnya. Kemudian bacaan neraca spring akan membaca nilai berat pemberat di dalam air. Okey, berat pemberat di dalam air. Okey, so kehilangan berat, okey, kehilangan berat dapat dikira, okey, kehilangan berat dapat dikira dengan menolak nilai pemberat di udara dan bacaan berat pemberat di dalam air. Okey. So kehilangan berat. Okey. Cikgu tulis di sini. Kehilangan berat ketara, okey. Okey. Adalah sama dengan berat di udara tolak dengan berat pemberat di air. Okey. Dan sebenarnya perbezaan antara berat di udara dan berat pemberat di dalam air ini merujuk kepada daya apungan. Okey, daya apungan. Dalam masa yang sama, okey, semasa kita memasukkan pemberat tadi sepenuhnya ke dalam cecair, okey, terdapat air yang disesarkan, okey, ataupun terdapat air yang keluar daripada tin Eureka ini, di mana isi padu air yang keluar ini adalah sama dengan isi padu bahagian pada objek yang terendam. Okey, kalau kita lihat kat sini, pemberat ini tenggelam sepenuhnya. Jadi, isi padu air ini adalah sama dengan isi padu pemberat. Okey, baik. Kita boleh juga menentukan ataupun membuat satu kesimpulan, okey, di mana daya apungan tadi bersamaan dengan berat cecair yang disesarkan. Okey, so sepatutnya apa? Kita dapat nilai perbezaan kehilangan berat tadi adalah sama dengan berat air yang tersesar. Okey, so macam mana nak kira berat air yang tersesar ni tadi? Okey, so berat dia sama dengan W sama dengan mg. Okey, so kita guna neraca spring, neraca elektronik ni untuk dapatkan jisim air yang disesarkan, kemudian kita darabkan dengan G. Okey, jadi nilai ini sepatutnya adalah sama dengan nilai daya apungan. Okey, so basically itulah secara ringkas bagaimana kita menjalankan eksperimen untuk melihat hubungan antara daya apungan dengan berat air yang disesarkan. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat aktiviti menggunakan virtual reality dan yang disediakan oleh platform viative.com. Okey, mari kita sama-sama lihat. Archimedes Principle.
Follow the instructions to perform the activity and earn points. You can try multiple times, but points are only awarded if you answer correctly on the first try. Select a liquid from the highlighted box to fill the container with it. Okey, kita diminta untuk memilih beberapa pilihan cecair. Okey, dan di sini cikgu pilih cecairnya adalah air. Okey, kemudian kita diberi pilihan objek dan cikgu telah memilih iron block. Okey, seterusnya berat besi di udara diukur menggunakan raja spring elektronik. Right. Kemudian besi ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam cecair. Okey, dan bacaan berat bagi besi di dalam air diukur. Okey, berat pemberat di dalam air ini dikenali sebagai berat ketara objek ataupun boleh kita kata bukan berat sebenar untuk objek tersebut. Okey, di sini kita boleh lihat dengan jelas di mana berat ketara objek lebih kecil berbanding dengan berat sebenar ataupun berat objek di udara. Question 1. Choose the correct statement. A. The apparent weight of the solid is less than the weight of the solid in air. B. The apparent weight of the solid is greater than the weight of the Okey, di sini kita boleh buat satu kesimpulan awal, okey, di mana berat ketara objek adalah lebih kecil daripada berat sebenar objek. Correct. Question 2. The apparent weight is smaller than the weight of the solid in air because A. There is a downward force acting on the solid when immersed in the liquid. B. Okey, persoalan seterusnya adalah mengapa adanya perbezaan antara berat ketara objek dan berat sebenar bagi objek. Okey, jadi ini disebabkan oleh ada satu daya yang bertindak ke atas. Okey. Correct. Question 3. What is this upward force called? A. Weight of... Okey, apakah nama daya yang bertindak ke atas tadi? Okey, daya ini disebut sebagai buoyant force, iaitu daya apungan ataupun daya tujahan. Okey, konsep yang harus kita faham di sini adalah satu objek akan mengalami satu daya ke atas, okey, apabila ditenggelamkan dalam satu cecair. Okey. So, daya ke atas ini menentang berat bagi objek tersebut yang dinamakan sebagai daya apungan. Okey, seterusnya formula yang digunakan untuk menentukan daya apungan. Okey, jadi daya apungan adalah bersamaan dengan berat sebenar objek tolak dengan berat ketara objek. Correct. The value of buoyant force. Okey, jadi di sini daya apungan adalah beza antara berat sebenar dengan berat ketara. Select the highlighted box to enter the value of the volume. Okey, kemudian untuk mencari isi padu air tersesar, okey, aras akhir air tolak dengan aras awal air. Right. The value of the weight of the liquid displaced by the solid is shown in the highlighted box. Question 5. Okey, daripada aktiviti yang kita jalankan tadi, kita dapat satu persamaan, okey, di mana daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. C. Buoyant force equals weight of liquid displaced by the solid. D. All of the above. Correct. Okey, seterusnya
Okey, daya apungan bagi satu objek ialah daya yang bertindak ke atas, iaitu yang sama dengan berat air yang tersesar. Correct. You have completed this activity. Here is your score. You scored well. Select OK to return to the menu where you can exit. Okey, sekarang mari kita lihat dua latihan yang cikgu sediakan untuk menguji kefahaman kita tentang apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, jadi kita lihat dulu latihan yang pertama, iaitu rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki dalam sebuah sampan. Okey, apa antara penyataan berikut yang manakah betul? Okey, baik. So yang pertama kita lihat dulu gambar rajah. Okey, dalam gambar rajah ni ada seorang lelaki. Okey, so katakan lelaki ini adalah objek yang pertama, objek yang pertama. Okey, kemudian kita ada lelaki ini sebenarnya bersama dengan hasil dia, iaitu ikan. Okey, ini adalah objek yang kedua. Okey, kemudian kita lihat sebahagian daripada bot ataupun sampan lelaki ini tenggelam sebahagian. Okey, so apa yang dia tanya berkait rapat dengan prinsip Archimedes itu sendirilah. Okey, jadi kita lihat antara penyataan berikut yang manakah betul. Okey, penyataan A, berat air tersesar sama dengan berat lelaki tambah berat sampan. Okey, so ini lebih kurang sama ataupun menepati prinsip Archimedes. Okey, so dia kata apa? Berat air yang tersesar adalah sama dengan berat lelaki tambah berat sampan. Okey, kemudian kita lihat dulu penyataan yang kedua, berat air tersesar tambah berat lelaki sama dengan berat sampan. Okey, so ini tidak menepati prinsip Archimedes. Okey, kemudian C, berat air tersesar tambah berat sampan sama dengan berat lelaki. Tak juga betul. Okey, tidak tepat, salah. Okey, dan D, berat air tersesar sama dengan berat sampan tolak dengan berat lelaki, pun tidak tepat. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah A, di mana berat air tersesar adalah sama dengan berat lelaki tambah berat sampan. Okey, baik. Latihan yang kedua, kita lihat rajah A dan rajah B masing-masing menunjukkan satu objek ditimbang di udara dan di dalam air. Okey. Okey, so rajah A menunjukkan berat sebenar bagi objek tersebut. Okey. Di mana bacaan neraca spring menunjukkan 6.0 Newton. Okey. Kemudian dalam rajah B, objek tersebut ditenggelamkan sepenuhnya. Okey, di mana bacaan neraca spring adalah 4.8 Newton. Okey, 6.0 tadi berat di udara. Okey, manakala 4.8 Newton tadi adalah berat objek di dalam air. Okey, kemudian kita dapati bahawa bacaan neraca ataupun penimbang ini adalah 1.2 Newton. Okey, so 1.2 Newton ni adalah berat air yang tersesar. Okey, berat air tersesar. Okey, jadi apakah soalannya? Berapakah daya tujah ke atas objek itu? Okey, so daya tujah ke atas objek itu adalah 1.2 Newton. Okey, so soalan ini sangat mudah. Bacaan penimbang itu telah menunjukkan berat air yang tersesar, dan kita faham dalam prinsip Archimedes, daya apungan ataupun daya tujah adalah sama dengan berat air yang tersesar. Okey, berat air yang tersesar. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, kalau kita nak buat pengiraan, kita tahu daya apungan adalah sama dengan perbezaan berat objek di udara dengan berat objek di dalam air. So bila cikgu kata daya apungan adalah perbezaan, so dia merujuk kepada tolak lah. Okey,
berat di udara tolak dengan berat di dalam air. Okey, jadi kalau kita buat calculation yang ni, 6.0 Newton tolak dengan 4.8 Newton. So, kita akan dapat jawapannya bersamaan dengan 1.2 Newton. Okey. So, soalan ni sangat simple. Jika kita faham betul-betul apa yang dinyatakan dalam prinsip Archimedes. Okey. So, sekian sahaja sesi pembelajaran kita untuk standard pembelajaran yang pertama dalam standard kandungan 2.5 iaitu prinsip Archimedes. Okey. So, cikgu harap penjelasan cikgu mudah difahami dan bermanfaat untuk kamu semua. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.